Okey. Okey, 180. Okey, Fatin tolong baca doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey. 180. Apa yang tu? Khalif tolong offkan mic sebab macam agak bising. Khalif tolong offkan mic Khalif. Okey baru. Okey, buka surat 100 yang baru masuk, terus buka muka surat 180. Okey. Dah buka dah semua? Okay, kita masuk bahagian tajuk adab. Bahagian adab. Kali tolong baca muka surat 180 tu. Baca muka surat 180. Guruku sayang, sebagai wakil murid saya ingin mengucapkan selamat hari kepada semua guru di sekolah kebangsaan Kenangan. Terima kasih atas segala pengorbanan, tunjuk ajar dan tidak jemu membimbing serta mendidik kami hingga berjaya. Terima kasih, cikgu. Okey, terus baca pengertian kali. Pengertian Dan guru. Guru ialah orang yang mengajar, disebut juga pendidik, pengajar dan pembentuk akhlak. Okey, yang baru masuk, buka muka surat 181. 181. Okey, maksud guru, kita masuk poin yang pertama. Apakah pengertian guru? Okey, guru ialah siapa? Orang yang mengajar, disebut juga yang mendidik dan membentuk akhlak. Okey, mengajar, mendidik dan membentuk akhlak diri kita. Sesiapa sahaja yang mengajar kita, yang mendidik kita, kita panggil guru. Tak kisahlah sama ada ibu bapa kita ke, ataupun kakak ke, ataupun kita ada abang ke, ataupun adik kita sendiri pun kita panggil dia guru. Okey? Okey, tak apa Alisha. Okey, faham semua boleh faham lah. Okey, poin yang kedua, dia ada selit kat situ, beradab terhadap guru hukumnya adalah wajib. Hukumnya apa? Wajib. Dalam Islam sendiri, Islam kata kalau beradab dengan guru tu hukumnya wajib. Kalau kita tidak beradab maka kita berdosa. Okey, baca dalil dia. Siapa? Okey, Iris, baca dalil dia. Dalil adab terhadap guru. Laisa? Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa yarif li alimina. Okey, itu bukan ayat Quran Ini adalah sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi cakap apa? Tidak termasuk tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengetahui hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangan. Ustazah.
Buku teks, muka surat berapa? Muka surat 181. 181 lah. Okay. Dah? 181. Okay, sekarang kita masuk bahagian dalil. Jumpa tak awak ni? Dah. Dah Okay. jumpa dah. Okay, 181 bahagian dalil lah. Kamu tengok betul-betul dalil tu, disebabkan hukumnya adalah wajib berdasarkan mana? Berdasarkan hadis. Hadis Nabi lah, Nabi sebut apa? Tidak termasuk golongan kami. Golongan kami tu siapa? Golongan orang yang soleh lah. Golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Maksudnya apa? Kalau kita umur berapa? Umur kamu berapa tahun? 11 tahun kan? 11 tahun, 10 tahun. Yang lebih tua daripada awak siapa? Ada kakak, abang, ibu bapa awak, guru. Kita mesti memuliakan orang yang lebih tua. Orang lebih tua kita kena muliakan. Dan menyayangi yang lebih muda. Kalau orang yang lebih muda, kita kena sayang mereka. Contoh adik kita, orang anak-anak yatim ke yang lebih muda daripada kita, kita kena sayang kepada mereka. Dan serta yang tidak mengetahui hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Tidak. Maksudnya orang yang berilmu tu siapa? Guru lah. Guru kita. Ataupun ibu bapa kita. Ibu bapa kita pun kita gelar dia guru juga. Merangkap guru. Ibu bapa kita lagilah kita kena muliakan. Okey? Kena utamakan pandangan mereka. Okey? Jadi kita kena beradab lah kesimpulannya. Okey. Macam mana pula, poin yang ketiga, macam mana kita nak beradab dengan guru? Ada berapa bahagian tu? Okay, dari segi perlakuan, dari segi percakapan dan juga perasaan. Ada 3 bahagian yang kita kena jaga, iaitu apa? Perlakuan, percakapan dan juga perasaan. Okey? Cuba tengok bahagian perlakuan. Apa adab yang kita kena jaga? Okey, Arisa. Cuba baca poin bahagian perlakuan. Mentaati guru. Memberikan tumpuan ketika guru mengajar. Membantu guru. Mendoakan guru. Okey. Saya rasa apa poin yang dalam tu kesemuanya kamu semua buat Kamu semua buat, yang saya perhatikanlah. Kamu taat kepada guru, guru suruh kamu siapkan kerja rumah, kamu buat. Guru suruh kamu buat buku scribe, kamu semua buat. Okay, terima kasih. Memang saya sangat berpuas hati dengan kamu semua buku scribe. Memang sangat sempurna. Okey, kemudian nanti saya bagi tahulah siapa buku scribe yang terbaik. Rasa semua terbaik tu. Okey. Kemudian memberikan tumpuan ketika guru mengajar. Kamu semua ni ada kalanya memang bagus, fokus ustazah mengajar. Ada kalanya main-main. Jadi masa main-main tu kena ingat semula lah. Ustazah kena remind semula. Bila sesiapa sahaja guru yang mengajar, walaupun dia itu adalah seorang non-Muslim, kita tetap kena hormat dia sebagai seorang guru. Sebab hukumnya adalah apa? Wajib. Wajib. Okey. Kemudian apa yang ketiga? Bantu guru. Kita nampak kat sekolah kan guru nak angkat barang banyak. Angkut kamu punya buku. Kamu pun offer diri lah. Ustazah boleh tak bantu angkat barang? Ustazah ada tak apa-apa yang saya boleh tolong? Kena ringankan dulang. Okey. Kadang-kadang guru ni dia tak sampai hati nak minta tolong kamu. Ni sebabnya kamu nak fokus belajar kan. Tapi kalau kamu offer diri nak tolong, lagilah cikgu suka. Okay, kemudian seterusnya mendoakan guru. Bab doa ni kelas. Okay, bab doa sebenarnya kita lagi bagus kalau kita berdoa tu tak perlu dia tahu. Allah akan makbulkan. Contohnya,
Ustazah doakan Sarah. Contohlah Ustazah doakan Sarah ni diam-diam. Ustaz beritahu dia pun. Ustaz beritahu Sarah pun Ustazah doakan dia supaya menjadi anak murid yang baik, anak murid yang cemerlang. Ustazah diam-diam lepas solat memang Ustazah akan doakan. Contoh ataupun kamu semua Ustazah doakan supaya menjadi orang. Tapi dalam masa yang sama Ustazah tak bagi tahu pun kamu semua yang Ustazah doakan setiap hari, setiap lepas solat. Ustazah tak bagi tahu. Itu yang Allah makbulkan. Jadi kalau kamu dalam senyap kamu doakan guru-guru yang telah mengajar kamu, tu lagilah seorang murid yang bagus. Kamu doakan apa? Contoh, kamu doakan cikgu, contohlah cikgu Ain Farahia supaya sentiasa sihat, dipermudahkan pekerjaan, dimudahkan urusan setiap hari kan. Doakan. Okey. Kemudian, itu dari sudut perlakuan. Okey, jelas tak? Setakat ni ada nak tanya? Tak ada ya? Okey, kemudian dari sudut percakapan pula. Macam mana adab kita nak jaga dari sudut percakapan? Okey. Siapa Auni baca Auni? Dari sudut percakapan. Cuba baca ada 3 poin kat situ. Macam mana adab kita nak jaga? Bercakap. Nombor 1, bercakap dengan lembut dan sopan. Bertanya kat mari yang bermanfaat. Memberi salam. Okey, yang pertama dari sudut percakapan. Bercakap dengan lembut dan sopan. Okey, bila kita bercakap dengan guru, kena nada yang lembut. Walaupun dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp pun saya nak tegur satu perkara lah. Kalau kita nak minta maaf dalam WhatsApp, elakkan daripada kita cakap sorry Ustazah, sorry tu macam kita bercakap dengan kawan tau. Kalau boleh, kalau kita bahasa dalam WhatsApp ni, walaupun dalam WhatsApp, kita perlu jaga tau. Kalau kamu sebagai murid lebih bagus, lebih baik kamu sebut penuh, terima kasih Ustazah. Elakkan daripada awak cakap, sorry Ustazah, thank you Ustazah. Elakkan ataupun guru lah, dengan guru sendiri. Itu bahasa dengan kawan-kawan sebenarnya. Tapi kalau dengan orang dewasa daripada kita, elakkan diri kita cakap, sorry Ustazah lewat hantar kerja, thank you Ustazah. Kalau boleh elakkan Ustazah tak apalah, Ustazah maafkan kamu tak tahu. Jadi malam ni saya nak beritahu. Okey, kalau dalam WhatsApp pun kita perlu jaga adab. Okey. Kadang Ustazah sendiri pun dengan guru besar kan, guru besar lebih tua daripada Ustazah. Kita pun kena hormat. Ada guru-guru di sekolah pun ada yang lebih tua daripada Ustazah, kita tetap kena hormat. Berdasarkan hadis kan, hadis Nabi cakap apa? Memuliakan orang yang lebih tua. Macam mana cara kita nak muliakan? Dengan percakapan kita, cara dia macam tu. Nak minta maaf, cakap minta maaf Ustazah, lewat hantar tugasan. Ataupun kalau nak sebut terima kasih, jangan elakkan cakap thank you Ustazah macam kawan-kawan. Elakkan kalau boleh, itu adab. Cakap minta maaf Ustazah, saya lewat hantar, ataupun minta maaf cikgu. Cikgu mana-mana pun, bukan Ustazah sahaja. Yang penting kalau dia guru ataupun orang yang lebih tua daripada kita. Okey? Kemudian poin seterusnya, bertanya perkara yang bermanfaat jika diizinkan. Kalau kita nak tanya apa-apa, contoh perkara yang kita tak tahu, okey, dalam sesuatu pelajaran ataupun sesuatu permasalahan dalam kehidupan kita, kita tanya dulu. Macam mana cara kita nak tanya? Assalamualaikum Ustazah, betul dalam WhatsApp sekarang kan musim masing-masing dalam rumah kan, COVID-19. Tanya dalam WhatsApp, macam mana cara dia? Kita tanya macam ni. Assalamualaikum Ustazah, boleh tak minta maaf saya kalau saya mengganggu. Macam tu, kita minta maaf dulu kalau mengganggu. Lepas tu tanya dulu, minta izin dulu. Boleh tak saya nak tanya Ustazah sesuatu? Kena tanya dulu. Sebab apa kena tanya dulu?
Sebab risau masa kita nak tanya tu ustazah ada urusan lain. Ustazah kat rumah ni biasalah. Ada anak, ada banyak kerja yang perlu diuruskan. Macam sebelum ustazah nak online ni pun, ustazah kalut dengan apa? Kalut nak bantu anak ustazah dia ada exam. Dekat musim COVID ni pun ada exam juga kena hantar. Kalut sikit lah dia tu yang lambat tu. Okay? Jadi, kena tanya dulu. Okay, minta maaf ustazah, boleh tak saya nak tanya sesuatu? Bila ustazah kata boleh, maka bolehlah tanya. Kalau kata ustazah, okey nanti dulu nanti ustazah akan bagi tahu masa yang sesuai. Sebenarnya orang lain pun macam tu juga. Kita kena tanya terlebih dahulu. Okey. Kemudian memberi salam apabila bertemu dengan guru. Beri salam. Okay, siapa yang waktu sekolah kan, waktu sekolah ataupun dalam WhatsApp biasakan dengan salam. Sebenarnya dalam hadis afsyus salam, dalam hadis Nabi SAW, Nabi sendiri sangat menggalakkan untuk kita memberi salam walaupun hukumnya adalah sunat. Orang yang jawab salam hukumnya wajib. Okey? Beri salam hukumnya sunat tapi sangat digalakkan, dan orang yang menjawab salam hukumnya adalah wajib. Okey? Jadi lagi-lagi kalau kita bertemu dengan guru kat sekolah kan, kat sekolah kadang-kadang lah kerap juga berselisih dengan murid, terus lagi sebelah cikgu tu banyak juga keserempak. Ini perkara ni perlu kita ubah. Okey? Perlu kita ubah. Setiap kali kita berselisih dengan cikgu, perlu jalan kemudian kita kena bagi salam. Bagi salam. Okey, dia jawab, cikgu tu jawab ataupun tidak, itu urusan cikgu tu. Kadang-kadang cikgu tu jawab dalam hati sebab kamu jalan laju sangat kan, macam mana nak jawab salam kamu jalan laju? Kan? Kadang kamu berlari sambil bagi salam, macam mana nak kamu nak dengar cikgu tu jawab salam? Jadi kita kena berbaik sangka. Yang penting kita dah bagi salam. Okey? Kadang-kadang setengah murid lah dia kata tak nak bagi salam sebab alah cikgu tu bukan jawab salam pun. Jangan macam tu jangan. Kita cuma fikir tanggungjawab kita kena hormat kepada cikgu ataupun memuliakan orang yang lebih tua. Okey? Itu adab. Okey? Itu adab dengan guru. Okey, jelas tak semua? Okey, jelas Okey, kemudian macam mana pula dengan perasaan? Begitu syumul, begitu sempurnanya Islam dari sudut perasaan pun sangat kenapa tu? Okey, dari sudut perasaan pun adab dengan guru kita perlu jaga. Okey, Daish. Siapa? Arisa dan Auni tolong offkan mic sebab ada bunyi-bunyi. Okey, Daish. Dari sudut perasaan, apa adab kita kena jaga dari sudut perasaan Daish? Ada 3 poin dekat situ. Okey, baca Daish. Dengar tak Ustazah? Dengar. Okey, yang pertama. Merendah diri dan tidak sombong terhadap guru. Bersabar akan guru. Okey, kelas. Ini yang pertama sekali dari sudut perasaan. Macam mana kita nak jaga perasaan guru? Okay? Perasaan guru ni macam mana kita nak jaga? Yang pertama, kita kena sentiasa merendah diri dan tidak sombong terhadap guru. Contohnya apa? Okey, contoh Ustazah bagi contoh. Contohnya, Ustazah mengajar. Okey, Ustazah mengajar. Kemudian, biasalah kita manusia kadang-kadang kita mengajar, kita tersalah sesuatu info, sesuatu maklumat kita tersalah. Lepas tu, tersalah cakap, lepas tu contoh ada salah seorang murid kata, alah Ustazah ni tu pun tak tahu. Contoh ada yang cakap macam tu. Tak boleh Kalau kita nak perbetulkan guru,
kena ada cara ni. Contoh cara yang betul adalah contohnya macam ni. Ustazah kalau tak silap saya jawab sebenarnya macam ni. Lepas tu barulah betul. Kalau kita cakap salah tu Ustazah bukan macam tu, tak boleh. Kena cara yang lembut dan tak menunjukkan kita rendah diri dah, tak menunjukkan kita macam sombong. Okay, sebab kita manusia. Biasalah kalau buat salah kan. Okey, kemudian yang kedua, bersabar atas tindakan guru. Atas tindakan guru ni macam mana kita nak sabar? Contohnya apa? Di sekolah kita buat apa contohnya? Cuba bagi contoh satu. Macam mana kita nak sabar dengan guru? Khalif, kamu pula bagi contoh. Apa contoh macam mana kita nak sabar? Istighfar. Bukan istighfar. Ustazah nak kamu bagi tahu satu keadaan yang menunjukkan kita perlu sabar dengan guru. Bagi tahu satu keadaan macam mana yang kita perlu bersabar dengan guru. Daish angkat tangan. Daish nak share ke? Ke saja? Nak. Oh nak, okey. Bagi tahu Daish. Boleh kongsi. Bila Ustazah marah, dia marah. Dia cakap Ustazah ni. Okey. Bila Ustazah marah dia marah Ustazah balik. Dia buat muka masam. Dia buat muka masam ataupun dia ketuk meja ataupun dia conteng buku, dia menunjukkan dia marah. Dia marah apabila Ustazah marah. Bila Ustazah marah ada sebab tak sahaja? Ataupun cikgu lain marah? Tak ada. Kebiasaannya bila guru marah, macamlah mak ayah kita, cikgu kat sekolah ni sebenarnya ganti, maksudnya membantu, bukan ganti, membantu ibu bapa awak untuk mendidik awak sebenarnya. Kita perlu bersyukurlah. Ustazah pun dulu belajar juga kan. Jadi status guru di sekolah macam juga ibu bapa awak di rumah. Kalau ibu bapa awak di rumah marah awak, itu menunjukkan memang dia tak sayang awak ke? Tak. Tak. Bila kita marah, menunjukkan kita nak perbetulkan sesuatu. Kadang-kadang kita tak marah pun, kita nak tegas. Awak nampak macam marah, kita nak tegas supaya kita boleh menjadi murid yang baik, dapat ubah perkara yang salah dan perlu dibetulkan. Jadi kita sebagai murid, apa tanggungjawab kita? Apa adab kita kena jaga? Kena sabar je lah. Kita kena sentiasa baik sangka. Bawah tu dia cakap, poin yang seterusnya tu bersangka baik dengan guru. Bila guru marah, tak apalah Ustazah marah, tu memang salah saya pun, macam tu. Jadi kita baik sangka. Memang salah saya pun, saya bising dalam kelas. Bila Ustazah mengajar, kita baca buku lain. Contoh. Jadi kena sentiasa baik sangka. Okey, ada nak tanya apa-apa tak setakat ni? Assalamualaikum Ustazah, ni saya Marzuki. Ya. Okey. Kemudian, Marzuki, buka muka surat 182. Saya pakai rekod mak saya tau, Cik Ustazah. Okey. Muka surat 182, semua buka. Meneladani sahabat dan ulama. Sahabat Nabi dan ulama. Siapa ulama? Ulama ialah orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmu yang ada dalam diri dia. Itu kita panggil ulama. Okey? Jelas tak kelas? Apa beza orang ulama dengan alim? Ulama ni orang yang, contoh kita ada ilmu, kita mengamalkan ilmu yang kita ada. Ulama ni memang tahap keilmuan dia sangat tinggi. Itu kita panggil ulama. Okey? Tolong baca, siapa ada? Ryan Hakimi. Baca muka surat 182 tu Ryan. Start daripada kawan-kawan tu ke? Ya, atas sampai bawah. Sampai surat 182 je?
Siapa ada yang Auni tutup mic Auni? Okay. Okey. Ryan baca. Meneladani sahabat dan ulama, kawan-kawan para sahabat Rasulullah SAW dan ulama-ulama terdahulu sangat menghormati guru dan orang berilmu. Cuba kawan-kawan baca kisah-kisah di bawah. Menghormati guru. Para sahabat tidak berbual sesama mereka sekiranya Rasulullah SAW hadir kerana malu dan hormat kepada Rasulullah SAW. Membantu guru. Ibnu Abbas Pernah memegang dan menuntun tali tunggangan gurunya Zaid bin Sabit sebagai tanda penghormatan. Zaid bin Sabit. Zaid Ada pensel tak? Kalau ada pensel kamu bariskan. Kalau yang tak tahu tu, Zaid bin Sabit. Bariskan nama tu, Sabit. Sebagai tanda penghormatan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sentiasa berkhidmat kepada Rasulullah SAW dengan menyediakan kasut dan tongkat ketika baginda hadir ke sesuatu majlis. Tengok yang berlampu bawah tu, apa nota bawah tu, warna kuning tu. Yang ada lampu tu, siapa? Ryan. Zaid bin Sabit, siapa tu? Siapa Zaid bin Sabit ni? Zaid bin Sabit merupakan antara penulis wahyu Rasulullah SAW ketika Al-Quran diturunkan di Madinah, dan Ibnu Abbas pula merupakan sepupu Nabi SAW. Dia beritahu, dia kenalkanlah kepada kita kalau kita tak tahu. Ibnu Abbas tu siapa? Zaid bin Sabit tu siapa? Kita kenal-kenal semuanya adalah sahabat Nabi yang pernah hidup bersama Nabi, pernah berhadapan dengan Nabi sendiri. Okey, Zaid bin Sabit tu adalah penulis wahyu. Penulis wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Quran diturunkan di mana? Di Madinah. Sewaktu Nabi telah berhijrah ke Madinah. Dan Ibnu Abbas ni siapa pula? Ibnu Abbas ni memang saudara Nabi, sepupu Nabi. Okey. Dia detailkan dekat sini dia ada contoh tauladan, maksudnya role model. Role model kepada kita yang kita perlu ikut. Bukannya setiap yang kita telah baca tadi tu, macam mana adab dengan guru tu didetailkan. Kalau bab menghormati guru, kita boleh ikut. Para sahabat tidak berbual semasa mereka, sesama mereka sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Kerana apa? Kerana malu dan hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan dulu selalu menyampaikan ilmu, menyampaikan wahyu yang turun kepada baginda. Jadi masa Nabi nak sampaikan tu, para sahabat tak berborak. Para sahabat diam sahaja. Sebab apa? Malu dan juga hormat kepada guru. Okey, Rasulullah seorang guru. Kemudian bab membantu guru pula, ada role model yang kita perlu ikut. Siapa? Ibnu Abbas. Okey, Ibnu Abbas ni dia buat apa? Dia memegang tali unta dan tuntun tali itu, maksudnya dia tarik. Dia tuntun maksudnya dia tarik. Macam dalam gambar tu lah yang pakai baju hijau tu. Itu gambaran je yang bukan betul kan. Dia tarik tali itu dan gurunya Zaid bin Sabit sebagai tanda hormat. Tanda penghormatan. Okey, jelas tak? Kemudian apa lagi? Contoh bab membantu guru, Abdullah bin Mas'ud sentiasa berkhidmat kepada Nabi dengan cara apa? Dan bila dia tahu Nabi nak hadir ke sesuatu majlis, Zaid bin Sabit ni
dia disediakan apa? Disediakan siap-siap kasut Nabi dan tongkat Nabi. Contohlah Nabi nak keluar rumah kan. Dia sediakan kasut tu, memang kasut tu tinggal Nabi nak pasang je. Dia pusingkan siap-siap kasut Nabi, tinggal Nabi masukkan kaki je. Lepas tu tongkat pun sama. Terus Nabi ambil je tongkat. Setelah disediakan di hadapan pintu. Sangat bagus murid macam ni. Dia sentiasa hormat guru dengan membantu guru. Okey, kita boleh jadi tauladan. Okey, seterusnya muka surat 183. Ustazah minta siapa yang laju baca? Khalif baca, Khalif? Ya, Ustazah. Okey, 183 tu baca. Yang bersabar Sampai bawah. Bin Abbas radhiyallahu anhum sanggup menunggu di hadapan rumah gurunya Zaid bin Sabit yang sedang tidur sehingga beliau terjaga kerana hendak menuntut ilmu. Okey. Okey. Bersopan dengan guru. Imam Al-Syafi'i mengelak helaian buku di hadapan gurunya. Imam Malik. Gariskan Tolong gariskan Imam Malik. Dengan perlahan kerana segan dan tidak mahu mengganggu gurunya yang sedang mengajar. Okay, baca sampai bawah. Demikianlah ketinggian akhlak para sahabat dan ulama terhadap guru. Marilah kita sama-sama mencontohi akhlak yang terpuji ini sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW. Okey, baca nota kaki bawah tu yang kotak kuning tu tadi. Nama sebenar Imam Syafi'i ni siapa? Nama sebenar Imam Syafi'i ialah Muhammad bin Idris. Beliau merupakan pengasas kepada mazhab Syafi'i yang menjadi pegangan kebajikan Malaysia. Nama sebenar Imam Malik ialah Malik bin Malik. Beliau merupakan pengasas kepada mazhab Maliki yang menjadi pegangan sebahagian negara Islam seperti Iraq dan Palestin. Okey. Kita tengok bahagian poin bersabar terhadap guru. Kita nak ikut contoh siapa? Ibnu Abbas juga. Ibnu Abbas ni subhanallah, dia sanggup tunggu depan rumah guru dia. Rumah guru dia siapa? Zaid bin Sabit. Sebab apa? Zaid bin Sabit biasa guru ni dia akan kepenatan sebab dia sibuk. Guru ni biasalah kadang-kadang terlalu sibuk mengajar sana sini kan. Jadi dia tertidur. Jadi Ibnu Abbas sebagai seorang murid disebabkan dia ni dahagakan ilmu, dia sanggup tunggu depan rumah guru dia. Ustazah dulu ada cerita masa Ustazah belajar dulu, okey, di luar negara. Ada seorang sahabat Ustazah ni, dia pagi-pagi memang dia pergi menuntut ilmu Al-Quran. Okey, berjam-jam memang dia sanggup tunggu guru dia datang sampai 1-2 jam. Sebab guru dia ni memang ada masalah sakit lah. Okey, jadi sanggup tunggu. Walaupun tunggu lama, dia sanggup tunggu kan. Sanggup menunggu tanpa ada runutan. Memang sangat respect. Jadi kita boleh ikut contoh. Okey, disebabkan kita hormat, disebabkan kita sangat dahagakan ilmu daripada guru tersebut, kita sanggup tunggu dengan penuh kesabaran terhadap guru tersebut. Siapa-siapa sahaja guru yang kita nak belajar. Okey, kemudian bab bersopan dengan guru. Kita boleh ikut Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ni kelas,
adalah pegangan mazhab yang kita pegang sekarang kelas di Malaysia. Okey, Imam Asy-Syafi'i. Macam mana Imam Syafi'i ni, ya Allah? Kamu bayangkan Imam Asy-Syafi'i ni dia nak selak helaian kertas tu perlahan. Dia tak nak bila kita selak buku kan berbunyi kan? Berbunyi. Kalau biasalah Ustazah kalau ngajar awak nak Ustazah suruh buka untuk sebelah, ya Allah semua berbunyi. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i dia buka perlahan-lahan supaya tidak mengganggu bila kita mengajar kelas. Macam Ustazah nak bercakap dengan awak ni, Ustazah tak ada skrip. Ustazah jenuh lah kalau Ustazah nak mengajar, Ustazah tulis panjang-panjang nak cakap dengan anak murid aku hari ni. Contohlah. Tak. Kita bercakap ni Allah bagi ilham tak. Bila kita nak keluarkan ilham tu, kalau ada gangguan, macam contohlah kamu buka mic kan. Waktu Ustazah suruh awak offkan mic. Bila kamu onkan mic, ada gangguan, dia akan mengganggu Ustazah punya fokus. Apa yang nak cakap, lepas ni nak cakap apa, lepas ni nak cakap apa. Idea tu akan terputus apabila kamu onkan mic dan ada bunyi-bunyi yang boleh mengganggu Ustazah punya fokus, apa Ustazah nak cakap. Faham tak? Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i bila berguru dengan Imam Malik ataupun sekarang ni dia mengasaskan mazhab Maliki yang diamalkan di negara mana? Iraq dan Palestin. Dia berguru dengan Imam Malik, nak buka helaian kitab pun perlahan-lahan tanpa ada bunyi sedikit pun. Saya ada pengalaman berguru dengan seorang ulama Indonesia. Dekat dulu lah masa zaman belajar. Dia memang pantang kalau ada anak murid depan dia, kan kita duduk bersimpul kan ataupun bersila. Kalau dia ubah dia punya kedudukan tu, dia dah ada rasa terganggu nak bercakap apa. Ataupun dia tengah mengajar, anak murid tengok jam. Bila kita tengok jam menunjukkan apa? Anak murid tu sabar-sabar nak habiskan majlis ilmu. Dia macam menunjukkan signal bahawa suruh guru tu habis cepat. Dia automatik guru tu dia akan cancel kuliah dia pada hari tu. Disebabkan apa? Murid tu tak jaga adab. Tapi dia dah rimai lah awal-awal kan. Guru tersebut, ulama tersebut, dia dah cakap awal, dia kata, dia bagi tahulah peraturan macam mana nak belajar dengan dia. Kena yang pertama disebutlah jangan tak boleh tengok jam. Kalau bersila tu jangan ubah kedudukan. Kalau bersila je lah. Kaku pun kaku lah kat situ. Itu memang sebab apa? Sebab bila anak murid buat macam tu, dia akan menghilangkan idea daripada kepala dia nak mengajar apa, nak cakap apa, lepas ni nak cakap apa. Itu sebenarnya di sebalik adab yang kita perlu jaga. Okey? Saudara semua boleh faham Kemudian begitulah akhlaknya para sahabat Nabi pada zaman dahulu yang kita boleh ambil pengajaran ataupun iktibar. Okey? Jelas ya kelas? Ada apa-apa nak tanya? Okey, bahawa adab ni kamu rasa boleh mudah faham Okey. Kemudian kita masuk muka surat yang last sekali, 184, kepentingan adab terhadap guru. Sebab apa? Sebab apa kita kena jaga adab dengan guru? Okey. Apa kepentingannya dari sudut individu? Okey, tolong baca yang laju. Hakim Imran ke? Okey, Hakim Imran boleh baca individu? Baca yang 3 tu pendidikan tu. Pendidikan? Kepentingan? Yang atas 3 tu ke dia punya 1 tu 3? Individu. Bahagian individu dulu. Okey. Pendidikan penduduk masyarakat. Bukan. Muka surat 184 Hakim Imran. Kepentingan. Dia mendapat pahala. Jumpa tak? Dapat. Mendapat pahala. Individu. Mendapat pahala dan keberkatan ilmu. Okey. Poin kedua. Disayangi guru-guru. Lepas tu? Mudah mengingati
pelajaran. Okey, dari sudut masyarakat, Masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan gejala gejala negatif. negatif. Lagi melahirkan Masyarakat berilmu dan penyayang. penyayang. Okey, dari sudut negara, Lahir ramai, cerdik, pandai untuk pandai membangunkan untuk negara. membangunkan negara. Lepas tu negara Negara maju dan berdaya berdaya saing. saing. Okey, offkan mic Hakim. Okey, yang kamu tengok nota yang warna kuning bawah tu yang ada lampu, apa maksud berkat? Kita biasa dengar perkataan berkat kan. Apa maksud berkat tu sebenarnya? Berkat ialah kebaikan yang dikurniakan oleh Allah kepada seseorang. Berkat tu maksudnya kebaikan. Kebaikan yang Allah kurniakan kepada kita. Bila kita setiap hari bertambah kebaikan yang kita buat, itu bermaksud keberkatan itu telah diberikan oleh Allah, dikurniakan oleh Allah kepada kita. Setiap hari ada je perkara kita nak buat baik. Setiap hari ada je perkara yang kita nak tolong mak ayah kita. Ada je benda baik yang kita nak buat. Itu bermaksud keberkatan telah turun kepada kita ataupun seluruh keluarga kita. Okey, faham kemudian ilmu yang berkat ialah ilmu yang boleh mendatangkan kebaikan kepada pemiliknya. Semakin kita banyak ilmu, semakin kita jadi baik. Semakin kita banyak ilmu, semakin banyak ilmu yang kita belajar, semakin kita menjadi seorang yang baik. Menjadi kita murid yang berakhlak. Menjadikan kita seorang murid yang beradab. Okey, boleh kali. Kemudian itu tanda orang yang murid yang didapat keberkatan daripada ilmu yang didapat. Okey, jelas tak? Itu adalah kepentingan kita beradab dengan guru. Semakin kita jaga adab, semakin kita beroleh keberkatan daripada Allah. Okey, apa itu berkat? Berkat adalah kebaikan. Kemudian sedangkan ilmu yang tidak berkat macam mana? Boleh membawa keburukan atau sia-sia. Makin kita banyak ilmu, kita makin sombong. Makin kita banyak ilmu, makin banyak kita belajar, kita semakin tidak beradab. Itu tanda kita tak mendapat keberkahan daripada ilmu yang kita dapat. Na'udzubillah lah, minta kita semua dan kamu semua dijauhkan. Okay? Saya nak fokus untuk keberkahan ilmu yang kita dapat daripada seorang guru. Keywordnya ialah poinnya saya nak bagi tahu kamu semua, semakin banyak ilmu yang kita belajar, semakin banyak perkara yang kita tahu, sepatutnya kita lebih menjadi seorang yang baik. Itu Allah telah tanda, Allah telah memberi keberkatan kepada kita. Okey, jelas tak? Semua jelas okey. Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya tak? Tak. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, kita masuk sikit je. Nak habiskan hari ni tajuk wakaf, muka surat 44. Sikit je. Dia ikut traffic light. Saya nak ajar formula je untuk kamu tahu. Sebab kamu semua majoriti dah Al-Quran kan? Boleh kamu terus amalkan. Tanda wakaf dalam Al-Quran. Okay? InsyaAllah kita habis 9.30 lah. Okay? Sekarang pukul 9.19 kan? Okay. Tanda wakaf dalam Al-Quran muka surat 44. Okay, secara jujur, ada siapa pernah nampak tak tanda-tanda wakaf semua ni? Pernah jumpa tak? Pernah, bagus. Jadi kamu perasanlah kalau kita baca Al-Quran, kita akan jumpa mim kecil, dua titik tiga tu, lepas tu qaf lam ya, jim kecil, sad lam ya, lam alif.
Semua ni adalah ada maksud dia tersendiri. Okey. Kalau mim kecil, sudah terbaca. Okey. Kalau kamu jumpa mim kecil, boleh tak kamu pegang pensel sekejap? Saya nak kamu tulis sikit dekat atas tu. Mim kecil ada dua dalam Quran. Mim kecil ada dua dalam Al-Quran. Satu yang ada ekor pendek macam yang kamu tengok dekat kamu punya buku tu. Dia berekor pendek. Bulatkan ekor pendek dia tu. Kalau mim kecil, ekor dia pendek, itu bermaksud tanda wakaf. Tanda wakaf. Jadi maksudnya apa? Lazim berhenti. Jadi kamu baca Al-Quran, bila jumpa mim kecil, kena berhenti sebab dia ada kaitan dengan maksud. Contohnya, allazina yasma'un. Okay, berhenti. Wal mauta. Barulah kita masuk nafas yang baru. Okay, dan mim kecil lagi satu kelas yang mim yang ekor panjang. Mim ekor panjang tu tak bentuk dia macam mana? Macam mim dalam jawi tu. Macam kamu tulis jawi tu, ekor dia panjang. Tahu tak? Boleh bayang tak mim ekor panjang? Macam kamu tulis dalam jawi tu. Yang macam tiang lampu. Ekor dia ke bawah. Ekor dia ke bawah. Macam tiang lampu lah. Macam tiang lampu. Itu bukan mim, itu bukan tanda wakaf. Mim ekor panjang macam tiang lampu tu, itu adalah tanda iklab. Tanda iklab. Okey. Bila kamu jumpa mim kecil, tanda panjang ke bawah, confirm selepas dia mesti huruf ba. Sebab apa? Huruf iklab, huruf dia satu je buang. Huruf iklab, huruf dia satu sahaja, iaitu apa? Ba. Jadi jangan keliru bila kamu jumpa mim kecil ekor panjang, kamu pergi berhentikan. Salah. Kalau bila jumpa mim ekor panjang, kamu kena dengungkan. Contoh ayat dia apa? Min ba'di. Contoh. Selepas dia tu adalah huruf ba. Kalau tak percaya lepas ni, kamu tengok dalam Al-Quran. Dalam ni tak ada. Dalam ni ada contoh dia tu. Kamu tengok yang bawah sekali tu, yang tanda sod lam ya. Jumpa tak? Yang traffic light yang kedua bawah tu, tanda sod lam ya tu. Ada tak mim kecil kat situ? Nampak tak? Ada. Mim ekor panjang. Itulah dia. Itulah dia mim iklab. Nampak tak? Mim yang tu nampak. Jumpa tak? Ada yang tak jumpa? Jumpa salah. Ayat dia ialah la yumbazanna. Lagi sekali la yumbazanna. Bermaksud kita perlu dengungkan sebanyak dua harakat. Dua harakat. Itu adalah mim iklab. Tanda iklab. Okay, jadi jangan keliru. Okey. Okey, kemudian seterusnya, ingat kalau mim ekor pendek, maksudnya kita kena lazim berhenti. Kena berhentikan bacaan. Okey. Tanda wakaf yang kedua pula. Yang ni traffic light warna merah lagi warna merah cair sikit. Berhenti pada salah satu tempat. Ini kita jumpa dalam surah Al-Baqarah, depan sekali tu. La raib. Ataupun kita boleh berhenti lagi satu tempat. La raiba fi. Baru sambung. Hudallil muttaqin. Kamu boleh berhenti di salah satu tempat. Jelas kan? Okey. Kemudian tanda wakaf yang ketiga, dia warna jingga tu. Warna jingga. Apa dia? Qaf lam ya. Qaf lam ya. Okey? Qaf lam ya ni pula lebih baik berhenti. Tapi kalau nak sambung boleh ke tak Khalil? Boleh. Tapi lebih baik berhentilah. Tapi kalau kamu nak baca laju dalam masa yang sama, kena jaga tajwid lah. Kita kalau nafas kita panjang, kemudian kita nak teruskan bacaan, boleh, tak ada masalah. Tetapi lebih baik berhenti. Contoh ayat dia apa?
illa biiznillah. Berhenti situ. Kemudian sambung wa may yu'min. Tapi kalau kita nafas kita panjang, kita nak terus je boleh juga. Illa biiznillahi wa may yu'min. Boleh terus. Tapi lebih baik berhenti kalau ada tanda kecil qaf lam ya. Okey, jelas? Okey. Kemudian ya. Nak tanya ke? Yang dot 3 tu macam ni ke Zazah? Betul. Betul Daish. Tapi adakah ayat lain pun ada juga, tapi kita akan jumpa mula-mula sekali dalam surah Al-Baqarah selepas Al-Fatihah. Okey. Kita tengok pula traffic light yang kedua, huruf jim kecil. Itu warna apa? Warna kuning. Kalau kita jumpa traffic light warna kuning, kena buat apa? Kena berhenti. Kena berhenti. Tetapi ada sesetengah mereka pun tak berhentikan. Jadi sebab tu dia warna kuning. Jim tu warna kuning. Harus berhenti atau meneruskan bacaan. Jadi kita boleh pilih antara dua lah. Nak berhenti boleh, nak terus pun boleh. Jadi kalau kita pendek nafas, berhenti boleh lah. Kalau kita panjang nafas, nak terus pun boleh. Kita boleh pilih. Okey? Contoh ayat dia apa? Waradu'an. Nak berhenti. Nak sambung? Waradu'anhu dhalik. Dua-dua boleh. Sebab dia apa? Traffic light kuning. Kamu tahulah kalau kuning macam mana kan? Boleh berhenti, boleh. Kita nak terus pun boleh. Okey. Seterusnya adalah sod lam ya. Sod lam ya apa pula? Traffic light hijau. Kalau hijau nak buat apa? Jalan. Kena jalan. Tak boleh berhenti Kalau berhenti orang marah. Betul tak? Orang marah. Lebih baik meneruskan bacaan. Kalau kita jumpa sod lam ya. Berhenti Ya apa? Kalau tak cepat boleh berhenti. Boleh berhenti. Kalau kita ada sesetengah orang dia nafas dia pendek kan, boleh juga berhenti. Tapi lebih baik kita teruskan bacaan. Sebab apa? Sebab ayat Quran ni dia ada maksud. Sebab itulah dia cakap sebab maksud dia tu ada kaitan dengan kena berhenti ke, kena terus ke. Kalau kita teruskan tu dia punya maksud lebih cantik. Ayat dia lebih cantik. Okey? Kemudian macam mana cara nak baca? Kan ya. Selanjutnya saya jumpa kat surah Al-Baqarah. Betul. Semua surah ada Daish. Semua surah ada. Tadi jumpa, bagus. Jadi bila kita baca, lepas ni lah kau baca Quran setiap hari kan, kamu cari. Kalau jumpa tu kita bayangkan traffic light warna apa. Contoh kamu jumpa soalannya hijau. Kamu soal jawablah dengan mak ayah kamu kat rumah tu kan, dah halang kamu kat rumah. Baca sama-sama dengan keluarga. Kalau soalannya traffic light warna apa? Kalau jim warna apa? Mem warna apa? Soal jawablah dengan kakak kamu ke, mak ayah kamu ke. Jadi praktikkan apa yang kamu dah belajar. Okey? Soalan ya warna hijau. Contoh kalla la yumbazanna. Teruskan je lebih baik. Sebab soalan ya traffic light warna hijau. Okey, yang last sekali traffic light hijau pekat. Bila hijau pekat ni memang tak ada pilihan. Wajib kita teruskan bacaan. Tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. Contohnya sebab kalau kita berhenti, dia akan mengubah maksud ayat. Boleh mengubah maksud ayat. Okey, contoh ayat. Al-malaikatu tayyibina yaqulun. Tak boleh berhenti dekat al-malaikatu tayyibin. Berhenti situ, berhenti. Ada tanda dalam alif kat situ tu. Tak boleh berhenti sama sekali tak boleh berhenti, nanti orang marah. Ataupun dalam Quran nanti dia punya ayat dia berubah maksud. Jadi kena teruskan bacaan. Okey, jelas kelas? Jelas. Okey, jelas.
Okay, sikit lagi Suzan minta seorang baca uh, seorang baca yang sebelah tu sikit je. Daish baca. Nak baca Arisa. Okey, baca. Fala yahzunka. Fala yahzunka qaulahum. Qauluhum. Inna lamu ma yusiruna wa ma yu'minun. Pendek na'lamu ma yusirru. Okey, seterusnya Daish wa yaskharu. Mim kecil maksudnya apa? Lazim berhenti. Okey, Daish. Daish wa yaskharuna. Wa yaskhuruna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Berhati-hati bila kita sebut zal. Zal pastikan hujung lidah kita berada di antara gigi atas dan bawah. Elakkan kita sebut huruf zal macam bunyi lebas. Kita bunyi zal, hujung lidah kita berada di antara gigi atas dan bawah. Baru tepat kita punya bacaan. Okey, yang seterusnya kali. Zalikal kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Okey, berhenti di salah satu. Okey, Auni terus walam tu'min. Auni dah keluar ke? Keluar. Okey, Masuki pun ada. Iris. Masuki. Sorry Saza, saya apa tu? Saya sibuk. Auni. Okey, Auni. Saya sibuk pula. Walam tu'min. Walam tu'min qulubuhum. Surat 45. 45. Walam tu'min qulubuhum wa binal ladzina hadu sama'una lil kazibi. Lil kazib. Berhenti di salah satu. Kamu jangan berhenti dua-dua tempat pula Pilih salah satu sahaja. Sama ada nak berhenti qulubuhum ataupun kamu nak berhenti hadu. Salah satu sahaja. Okay, ayat seterusnya Iris. Baik Ustazah. Okey. Mana Iris ni? Ryan Hakimi. Fakihah dan Quran belum Fakihah. Darwish Iqra kan? Okey. Surah Sarah, Ustazah. Sarah di masa Iqra. Di masa Iqra lagi. Inilah. Okey, Ryan Hakimi. Ma fis samawati. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Sama ke? Man zal ladzi Qaf lam ya maksudnya apa? Berhenti baik lebih baik berhenti. Okey. Seterusnya Ryan wa fathum qarib. Wa basyiril mu'minin. Wabashiril mu'minin. Okey. Jelas kalau semua jelas. Semua jelas lepas ni. Alisha dah masuk. Baru masuk. Okey, semua tengok buku aktiviti. Tengok muka surat berapa ada kepada guru dan juga wakaf. Surat berapa tengok? 99. Ada kepada guru 99. 99 hingga? 101. 101. Okey, tanda wakaf? Wakaf. Tajuk wakaf? 27 27 hingga?
Sekejap. Waktu ni siapa apa? 27 hingga 29. Okey, Daish nanti tolong Ustazah snapkan dan share dalam grup boleh tak Daish? Share terus dekat grup 4 beta. Okey, terima kasih semua. Sama-sama. Terus siapkan